anda bersama saya lagi, Cikgu Abbas. Hari ini kita akan belajar topik 8, buku teks muka surat 74, 74. How the tiger got its stripes. Macam mana harimau mendapat belangnya. There once lived a very proud tiger. One day, the tiger saw a mighty buffalo pulling a plough through a paddy field. Dulu terdapat seekor harimau yang sangat bangga. Pada suatu hari, dia melihat seekor kerbau yang gagah menarik bajak di sawah padi. The tiger appeared in front of the buffalo. Harimau itu muncul di hadapan kerbau itu. Buffalo, why do you let yourself be tied to a plough and work so hard? You are so huge and strong. Kerbau, kenapa kamu biarkan diri kamu diikat pada bajak dan kamu bekerja sangat kuat? Kamu besar dan gagah. It is because man rules over me and the other animals on his farm. He says it is his wisdom that allows him to control us. He is a very smart being. Ini kerana manusia menguasai saya dan haiwan-haiwan lain di ladangnya. Katanya itu ialah kecerdikannya yang membolehkan beliau untuk mengawal kami. Dia seekor makhluk yang sangat cerdik. If only I had his wisdom, I would be able to control all the animals. I would make them stand still while I choose my meal of the day. Kalau saya ada kecerdikan itu, saya akan dapat kuasai semua haiwan. Saya dapat panggil mereka dan saya dapat pilih makanan saya pada setiap hari. The next day, the tiger appeared in front of the man. Pada keesokan hari, harimau itu telah muncul di hadapan manusia. What do you want, tiger? Apa yang kamu nak, harimau? I want your wisdom. Give me your wisdom. Saya nak kecerdikan awak. Berikan saya kecerdikan awak. Wisdom is not something I can give you. Kecerdikan bukannya sesuatu yang saya boleh bagi pada kamu. Yes, you can. Give it to me or I will kill you. Beri pada saya ataupun saya akan bunuh awak. The man thought for a while and said. Manusia itu berfikir sebentar dan berkata, Okay, I'll give you my wisdom. Baiklah, saya akan bagi kamu kecerdikan saya. But I left it in my house. Tapi saya tertinggal di rumah saya. Wait here, I'll do and get it. Tunggu di sini, saya pergi dan dapatkannya. Tunggu di sini, saya pergi dan dapatkannya. Let me put a rope around you and tie you to a tree so that you cannot kill my goats. Biar saya ikat kamu dengan tali pada pokok supaya kamu tidak bunuh kambing-kambing saya. Maksudnya manusia itu telah
lilit harimau itu pada pokok dengan menggunakan tali. The man said slyly. Okey, kata manusia itu. The tiger agreed. Harimau itu bersetuju. The man wound the rope around its face, body and legs. Manusia itu telah melilit harimau pada mukanya, pada badannya dan kakinya. Then he tied the tiger to a tree and ran home with his goats. Kemudian dia telah mengikat harimau itu pada pokok dan telah lari balik rumah bersama dengan kambing-kambingnya. Okey, latihan untuk hari ini ialah cikgu nak kamu cuba buat ayat, cuba bina ayat dengan menggunakan perkataan dalam bentuk past tense yang telah cikgu ambil daripada muka surat 74. Okey, antara contoh yang perkataan yang ada dalam buku teks ialah appeared. Appeared maksudnya ialah telah muncul. Jadi cikgu nak kamu cuba buat ayat menggunakan perkataan past tense yang diberikan. Okey, antara rules yang kita belajar sebelum ni, antara cara senang untuk kita buat ayat ialah kita menggunakan teknik S, V dan juga O. S, V dan O. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik SVO? S ialah subjek ataupun pembuat, V ialah verb ataupun perbuatan ini, O ialah objek. Okey, sebagai contoh kita buat appeared. Sebagai contoh kita buat dia, he ialah subjek dia, verb appeared. Objek, okey, maksudnya muncul. Okey, appear tidak perlu kepada objek, tapi kita boleh letak apa sahaja, masa ke, tempat ke di belakang untuk menggantikan objek. Contoh dia muncul di mana? Dia telah muncul di kelas. Dia telah muncul di dalam kelas. Sepatutnya kita letak objek kat depan ni, tetapi muncul tidak perlukan kepada objek. Jadi kita terus kepada tempat ataupun kita boleh letak masa. Okey. Yang kedua, tie. Tie maksudnya adalah telah mengikat. Okey, sebagai contoh, she tied, telah mengikat. She tied maksudnya dia telah mengikat. Kalau mengikat, kita perlukan kepada objek. Dia telah mengikat apa? Contoh, dia telah mengikat shoelace. Maksudnya dia telah mengikat tali kasut. Dia telah mengikat tali kasut dengan lajunya. Maksudnya ialah objek di sini ialah shoelace ataupun benda ni. Okey. Jadi tugas kamu ialah untuk membuat nombor 1, nombor 2. Yang ketiga, agree, telah bersetuju. Control ini berada dalam bentuk present tense. Kalau nak tukar dalam bentuk past tense, kena letak apa? Ke atas ni cikgu dah bagi 8 buat. Kena tukar, kena letak apa kat belakang ni kalau nak jadikan ianya past tense. Dan juga give. Kalau past tense dia apa? Tukar dalam bentuk past tense, kemudian buat ayat macam yang cikgu ajar tadi. Cikgu rasa itu sahaja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.